Okey, kita pergi kepada struktur respirasi manusia pula, yang mana last untuk kamu punya silibus ni, kan. Struktur respirasi manusia ni dia agak unik sedikit lah, berbanding haiwan. Kalau ikutkan haiwan ni dia lebih simple kan daripada manusia. Manusia ni dia agak kompleks sedikit, dan sudah tentulah makin banyaklah yang kamu kena hafal lah. Okey, organ respirasi manusia ialah peparu, yang mana kita bernafas, yang mana yang organ yang menerima gas bila mana kita bernafas tu adalah peparu. Yang mana peparu ini terletak di mana? Di rongga toraks. Di manakah rongga toraks? Di kawasan ni dada kita ni, kita panggil dia rongga toraks. Okey, selain organ respirasi, peparu juga merupakan organ perkumuhan untuk menyingkirkan karbon dioksida daripada tubuh. Okey, bila mana kita ambil oksigen, oksigen tu akan diangkut ke dalam darah. Darah tu akan pergi ke jantung dan dipam ke seluruh badan. Tapi sekarang ni macam mana pula yang oksigen tu dah dipakai, kemudian dia dah bertukar menjadi terdapatnya gas-gas karbon dioksida ni pula macam mana? Jadi karbon dioksida juga akan diangkut oleh darah, pergi ke mana? Pergi ke paru-paru. Di paru-paru itulah mana berlakulah pertukaran gas. Kan? Gas daripada darah yang ada karbon dioksida ni akan berpindah masuk ke sel paru-paru, dan dia akan dikeluarkan melalui hembusan kita lah. Hembusan kita hembus tu dia akan keluar gas karbon dioksida. Bila mana kita tarik nafas, okey, yang masuk tu oksigen tu pergi ke paru-paru. Di paru-paru lah berlakunya pertukaran gas, yang mana gas tu yang oksigen tu akan masuk ke dalam darah. Okey. Paru-paru dilindungi oleh sangkar rusuk dan otot interkosta. Okey, nanti saya akan tunjuk apa itu otot interkosta. Okey, kamu tengok ni sangkar rusuk. Ni sangkar rusuk, kan? Di antara sangkar rusuk ni terdapatnya otot interkosta, kan? Di antara tulang rusuknya terdapatnya otot. Kita panggil otot interkosta di bahagian luarnya, dan di bahagian dalamnya pun terdapat otot interkosta. Juga kita panggil otot interkosta dalam. Okey. Disebabkan dia agak kompleks, so kita kena tengok satu-satulah. Sistem pernafasan ni bermula dengan apa? Rongga hidung. Okey, laluan udara keluar dan masuk dilapisi mukus dan bulu-bulu halus untuk memerangkap habuk. Jadi kalau kamu tengok dalam hidung kamu tu terdapat bulu hidung ni, sebenarnya function bulu hidung ni untuk memerangkap habuk, bukannya saja-saja, kan? Jadi badan kamu, hidung kamu tu sentiasa akan terdapat mukus bendalih, kan? Yang pekat tu, yang likat tu, bila mana mukus ni bercampur dengan debu-debu yang masuk dalam kamu punya rongga hidung tu, dia akan jadilah macam tai hidung, kan, yang kamu selalu korek tu. Korek, kan, setiap kali nak ambil wuduk, kan. Okey, trakea, okey, disokong oleh tulang rawan untuk memastikan trakea sentiasa terbuka dan menerima udara. Jadi setelah dia lalu rongga hidung ni, dia akan pergi turun ke bawah, dia akan lalu trakea dulu. Di trakea ni, mana terdapatnya tulang rawan untuk memastikan bahawa kawasan tu tidak tertutup, kan. Sebab dia macam pipe, dan kita tarik nafas ni, kan, dan kita hembus nafas. Kalau tak ada trakea, kalau tak ada tulang rawan tu, dia kita punya tu boleh tertutup, kan. Kita punya apa? Trakea ni dia boleh tertutup. Dia boleh kempis, kan. Sebab apa? Sebab hembus lepas, dia hembus tarik. Jadi bila mana hembus tarik, kalau kamu bayangkanlah dia macam seolah macam boleh jadi dia boleh kempis buka. Jadi dia nak elakkan daripada kempis buka tu adanya tulang rawan. Jadi dia mengelakkan daripada berlakunya kempis, kan. Mana kempis tertutuplah kawasan nak bernafas tu, kan, udara tak boleh lalu, kan.
Okey, kemudian selepas melalui trakea, udara itu akan melalui bronchus. Terdapatnya 2 cabang. Jadi 2 cabang sini kita panggil dia bronchus. Kan? Satu cabang, 2 cabang kiri dan kanan. Kemudian bronchus tu dia akan berpecah kepada bronkiol. Saluran halus yang berpecah dari bronchus dan menyalurkan udara ke dalam alveolus. Okey, setelah dia berpecah jadi kawasan-kawasan yang kecil kan, akhirnya udara itu akan pergi melalui alveolus. Jadi apakah ya alveolus? Alveolus ni lah, kalau kamu tengok ni struktur dia kan, udara masuk sini, lubang tu kan, dia akan pergi ke kapilari darah di sini kamu tengok. Kapilari darah ni akan melingkari alveolus. Okey, apa yang ada dalam alveolus? Okey, paru-paru mengandungi berjuta-juta alveolus yang menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Mempunyai dinding yang lembap. Dinding dia lembap setebal 1 sel sahaja. Ini untuk membolehkan apa? Gas tu meresap. Gas tu meresap. Kalau karbon dioksida dia akan meresap keluar pergi ke paru-paru. Dia akan dihembus keluar lah gas karbon dioksida. Kalau oksigen tu dia akan meresap masuk, dia akan masuk ke dalam darah. Jadi di sinilah berlakunya pertukaran lah. Yang saya kata pertukaran darah tu berlaku di mana? Di alveolus. Jaringan kapilari yang banyak membekalkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran darah. Jadi disebabkan banyak jaringan kapilari ni, jadi menyebabkan kawasan tu jadi luas. Dia meluaskan permukaan. Jadi proses pertukaran gas tu berlaku dalam masa yang sekejap sahaja. Sebab apa? Sebab luas permukaan untuk paru-paru ni sebenarnya luas, besar. Sebab apa? Sebab ia berlipat-lipat kan. Jadi memudahkan lagi pertukaran gas oksigen tu berlaku. Okey, selain ni apa yang penting kan? Ni kita punya diaphragm lah. Diaphragm ni di bahagian bawah ni. Bahagian bawah selepas kita punya tulang rusuk ni kan, kamu akan dapati ada satu ni struktur yang kita panggil diaphragm. Diaphragm ni apa dia? Lapisan otot yang berbentuk kubah menutupi bahagian bawah sangkar rusuk. Jadi diaphragm ni lah yang mengembang mengecut membolehkan paru-paru kamu ni maksudnya dia kembang kempis. Okey, itu semua disebabkan oleh tindakan otot diaphragm. Okey, tulang rusuk pula melingkari dan melindungi paru-paru. Dengan adanya tulang rusuk ni, maka paru-paru kamu akan selamatlah. Kalau tanpa tulang ni, maka tidak selamatlah paru-paru kita kan. Paru-paru kita perlukan perlindungan dan tulang rusuklah sebagai pelindungnya. Manakala otot interkosta membalut luar dan dalam tulang rusuk. Jadi yang membalut luar dan dalam tulang rusuk ni kita panggil dia otot interkosta. Okey, itu sahaja struktur respirasi manusia.